Dia yang menciptakan nafsu kita. Dia tak boleh lari. Beruntunglah orang-orang yang Allah pilih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah kekalkan nikmat belajar agama ini sampai kita mati. Amin ya Rabb. Amin ya Rabbal Alamin. Tak mustahil Allah ambil balik. Tak mustahil Allah tarik balik. Sebab taufik itu mungkin perkara yang harus diberi oleh Allah, bukan wajib. Dan rukun yang pertama inilah sebagai asas dan tunjang agama bagi seorang Islam. Jadi jangan buat tak peduli, jangan tak nak ambil tahu tentang akidah ni, jangan. Sebab ini nombor satu benda yang mesti ada dalam diri orang yang mengaku beragama Islam, laki-laki, perempuan, tua, muda, suami, isteri. Kena tahu. Dan tunjang utama bagi seorang Islam hingga tidak dihukumkan dengan seorang itu Islam dengan seseorang itu dengan Islam kecuali ianya seseorang itu menyebut dengan lidahnya akan dua kalimah itu. Jadi tak boleh nak dikatakan seorang itu muslimah kecuali lidahnya mengaku dan menyaksikan dengan dua kalimah syahadah ni. Tak kira apa bangsa di atas dunia ni, bila dia kata dia muslimah, dia mesti boleh bersyahadah. Bila dia bercakap la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka wajiblah kita menerima dan meyakini dan meraihkan dia sebagai seorang Islam. Adapun hakikatnya dia menipu, itu urusan dia dengan Allah. Atas dunia dia boleh selamatlah. Contohnya dia ngaku jadi orang Islam supaya dapat duit, supaya dapat zakat, supaya orang tolong dia, contohlah. Padahal dia tak beriman pun, dia olok-olok je mengucap la ilaha illallah, ataupun pergi masjid ni ngaku nak masuk Islam, maka orang pun raikanlah dia. Bila orang raikan dia masuk Islam, orang pun bagilah sumbangan sikit. Sebab berlaku dulu kan berlaku ada kes, maknanya orang bukan Islam ni mengaku masuk Islam dengan tujuan nak cari duit. Tak apalah, itu dosa dia dengan Allah lah. Orang yang bagi sumbangan tidak akan disisihkan oleh Allah, tetap mendapat balasan pahala daripada Allah, kerana kita memberi sumbangan tadi sebagai tanda seronok gembira dia memeluk agama Allah. Tak akan sia-siakan amalan orang yang ikhlas. Jangan supaya apa? Supaya jangan lepas ni kalau ada orang bersyahadah, kita kata ni sindiket ni bohong ni. Jangan, mana kita tahu? Mana kita tahu? Jadi tak peduli hakikat dia menipu tak menipu, itu urusan Allah. Apa yang kita dah saksikan dengan mata dan telinga kita sebagai orang Islam. Jangan sangka jahat. Jangan sangka jahat. Dia tak boleh lari. Kalau dia boleh lari atas dunia pun, akhirat dia tak boleh lari. Kadang-kadang macam tu. Kita tengok orang yang bangsa lain bila mengaku Islam, kita kata ini bohong ni. Jangan. Datang tuan, boleh tak saya nak minta duit sikit, saya ni orang Islam. Dia pun syahadah la ilaha illallah. Kita kata bohong ni. Jangan. Takut-takut betul dia mu'alaf. Berat kita nak jawab ni. Takut betul-betul dia memang Muslim, dia mu'alaf, berat kita nak jawab besok. Sebab tu jangan sangka jahat. Tak peduli sedikit dan sedikit yang bohong, itu urusan dia dengan Allah. Urusan kita Allah. Dan bersangka baik. Tetapi orang-orang yang sudah Islam dua ibu bapanya, lahir-lahir dah, memang lahir di kalangan kedua ibu bapa yang Islam dah, tidak wajib lagi mereka itu menyebut, yakni mengucap ataupun bersyahadah dengan dua kalimah syahadah itu, kerana memadai dengan menurut jua. Jadi orang-orang yang dah ibu bapanya memang Islam, kita kata Islam yang diterima, yang diwarisi daripada kedua ibu bapa, maka tak perlu lagi nak mengucap dua kalimah syahadah dah. Tak payah dah nak mengaku aku orang Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak perlu dah, tak payah dah. Di sisi mazhab kita tak payah dah, kerana memada dia menjadi orang Islam dengan mengikut ibu bapa dia tu. Dan berkata setengah ulama,
Ada pula setengah ulama mengatakan wajib juga berkata, yakni bersyahadah di dalam seumur hidupnya sekali, yakni meskipun dia di kalangan anak-anak orang Islam, meskipun ibu bapanya Muslim, kata setengah ulama dia wajib juga mengucap sekali seumur hidupnya sebagai penyaksian dia orang Islam. Contoh macam kita ni lah, macam kita ni yang dah lahir di kalangan mak bapak yang Islam ni, kalau ikut pendapat pertama tadi, tak payah nak syahadah lagi dah. Ini syahadah luar semayang dalam semayang tu wajib rukun. Nanti kadang lama kadang aku ni mak bapak orang Islam ni, tak payah syahadah dah, tahiyat tak ada syahadah pula dah. Yang ni syahadah untuk menyaksikan yang kita ni orang Islam, syahadah untuk membuktikan yang kita orang Islam tak perlu dah, kerana terpakai Islam kita dengan ibu bapa yang Islam tadi. Tapi kata setengah ulama tak peduli meskipun mak bapak kita Islam, dia kata wajib mengucap sekali seumur hidup sebagai penyaksian dia bahawasanya dia orang Islam. Maka kita ni sunat mengucap dua kalimah syahadah kerana nak meraihkan pendapat ulama yang mengatakan wajib tadi. Jadi yang belum, kalau nak ambil pahala sunat, bolehlah kita niat dalam hati, aku nak bersyahadah ni kerana nak membuktikan yang aku ni orang Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dapat pahala sunat. Tak nak buat pun tak apa, tak nak buat pun tak apa. Wajib juga berkata di dalam seumur hidup sekali supaya lepas tuntutan Allah Ta'ala, supaya dia terselamat daripada tuntutan, yakni perintah Allah, supaya mengucap dua kalimah syahadah tadi. Sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih bersabda, ya Nabi SAW, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Al-hadis. Hadis itu panjang lagi, musannif ambil sepotong nak dijadikan dalil dalam kita ni. Diperintahkan akan daku, katanya Nabi Muhammad SAW, bahawa aku membunuh akan segala manusia sehingga menyaksi dan mengaku lidah mereka itu bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah, hingga akhir, yakni hingga akhir hadis. Hadis itu panjang. Jadi mereka tilik kepada hadis ni lah. Ada ulama yang mengatakan tak peduli sama ada lahir di kalangan ibu bapa yang Islam ataupun dia asalnya orang kafir, nak menjadi Islam mesti kena mengucap syahadah. Kalau tak syahadah, kita tak boleh terima yang dia orang Islam. Kalau setakat buka alunan bacaan Quran, belum tentu dia Islam. Kan ramai kena tipu dah. Jom masuk kedai tu. Kedai Islam. Mana kau tahu? Tu Al-Mulk buka 24 jam tak berhenti. Keset boleh beli. Kalau dululah keset ni jam tak tahu dah keset dah ke mana, tak ada dah keset. Ada lagi keset. Kilang keset pun tutup dah. Tak ada keset dah. Dalam handphone semua. Apa ada masalah? Dia download, dia buka lah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita kata jom ni kedai orang Islam. Lepas tu tengok ada Kaabah pula, ada gambar Kaabah, ada gambar Madinah, ada Allah Muhammad. Jom kari kambing. Belasah dah sampai 2-3 bulan, keluar surat khabar. Kantoi pemilik kedai dan pekerjanya bukan orang Islam. Alamak, dah 3 ekor kambing masuk dalam perut kita. Salah kita kan? Sebab nak membuktikan seorang itu Islam, bukan mainkan Quran, bukan bacakan Quran, bukan tampal paparkan ayat-ayat Quran di dinding. Buktinya dia mesti bersyahadat. Barulah dia kata Islam. Benda tu boleh beli tak ada kawalan. Tu apa ayat-ayat suci Al-Quran perhiasan tu, mana ada kawalan?
Kadang kedai orang kafir, kedai RM2 pun jual ayat kursi. Sebenarnya tak boleh, sebab mereka tak akan memuliakan ayat-ayat Allah. Tak boleh. Dia letaknya rendah-rendah, dia letak tempat hina, dia pijak-pijaknya, dia langkah-langkahnya. Tak boleh. Tak dibenarkan. Ada benda dia boleh jual, ada benda dia tak boleh nak jual. Patutnya kena pantau benda macam tu. Tak boleh dibenarkan, tak boleh memberi kebenaran kepada orang bukan Islam menjual ayat-ayat perhiasan contohnya, yang melambangkan ataupun ayat-ayat suci Al-Quran walaupun hiasan-hiasan dinding. Tak boleh. Sebab benda tu nanti tak akan dimuliakan oleh mereka. Maka dia beli tepek dinding. Rumah kita sekepeng pun tak ada tepek kat dinding. Dekat kedai dia penuh dinding ayat kursi, ayat 1000 dinar, 3 kul, bismillah 5, semua ada. Rumah kita satu tak ada. Rupa-rupa dia bukan orang Islam. Dia tipunya kita. Dah kena tipu kita. Lain kali suruh dia syahdah dulu. Dia syahdah sekali. Kalau dia kata dia orang Islam, suruh dia syahdah. Mesti dia boleh syahdah kalau dia Islam. Pelet pun pelet lah, mak dia mesti boleh syahdah. Tak syarat dia betul-betul makhraj. Lidah yang paling terbaik sekali lidah kita lah orang Melayu. Orang Arab pun sampai tercengang dengan orang Melayu baca. Dia baca ngidung banyak. Kita tengok kalau dalam tilawah kau benda dia baca banyak ngidung, sengau gitu. Orang Melayu Masya Allah, Allah bagi kelebihan lidahnya mudah. Tapi ada juga lidah orang Melayu macam mu'allaf, baru masuk Islam kemarin. Asyhadu alla ilaha illallah. Mana atas bantal pengantin? Atas bantal pengantin syahadah macam baru masuk Islam. Imam kata, ni nak jadi ketua keluarga ni, syahadah sekali. Orang tengok kerih kat pinggang Taming Sari. Cuba syahadah sekali, dia pun syahadah. Pelik tak imam tengok kat penalan. Mu'allaf ni nampak macam orang betul Islam asal. Itulah dia, sikap ambil berat dengan agama, sikap ambil ringan dengan agama. Tu jadi dia. Dah kalau syahadah begitu, macam mana solat dia Allah nak terima? Macam mana Allah nak terima solatnya kalau syahadahnya salah? Bukankah syahadah itu masuk dalam rukun qauli, wajib dibaca dengan makhraj yang betul? Nampak tak? Ngaji belum terlambat lagi, cepat-cepat. Dunia ni kiamat lah. Cepat-cepat ambil peluang mengaji. Jangan buat tak peduli dengan belajar agama ni. Kedua daripada rukun Islam, maksudnya bukan sekadar syahadah, kita mesti mengerti dan memahami apakah maksud yang kita syahadahkan itu, supaya lebih terjaga kalimah syahadah tadi. Kita tak nak jadi orang yang lidahnya bersyahadah tapi perbuatannya membuat benda yang merosakkan syahadah. Kita tak nak jadi orang yang lidahnya syahadah tapi kadang-kadang keluar daripada mulutnya perkataan-perkataan yang merosakkan syahadah dia. Kita tak nak jadi orang yang lidahnya bersyahadah tapi di dalam hatinya memiliki kefahaman yang sesat, yang salah, dan dijadikan pegangan terhadap Allah. Jadi kena belajar supaya kita boleh tahu, tak boleh aku cakap macam ni. Kalau aku cakap macam ni nanti terbatal syahadah aku. Tak boleh aku buat macam ni. Kalau aku buat macam ni nanti terbatal syahadah aku. Tak boleh aku i'tikad pegang begini. Kalau aku pegang dan percaya begini, rosak syahadah aku. Itu tujuan belajar. Kalau kita tak mengaji nanti mentang-mentang syahadah kita rasa beriman. Berapa ramai orang yang mengucap syahadah solat 5 waktu tapi meletakkan sifat zalim pada Allah. Beramai orang yang solat 5 waktu syahadah tapi dalam masa yang sama meletakkan sifat zalim pada Allah. Bukankah zalim itu sifat kekurangan? Bukankah zalim itu sifat kelemahan?
Mengapa diletakkan pada zat Allah yang maha tinggi, yang maha suci, yang maha sempurna? Itu semua dengan sebab kejahilan, tak tahu. Tak tahu. Jadi yang kedua, sembahyang 5 waktu. Jadi mari kita fahami sembahyang 5 waktu ni sembahyang yang bagaimana, yang termaktub dalam rukun Islam ni. Adakah sekadar sembahyang ikut suka hati, sembahyang ikut rasa-rasa? Dan sembahyang yang didirikan menempati dengan segala syarat dan rukun-rukun yang difahami daripada ilmu yang dia belajar. Mesti tahu perkakas sembahyang tadi, alat-alat yang nak mendirikan sembahyang seperti yang Allah suruh tadi, mestilah dia kena tahu, mestilah dia kena faham sebenarnya terlebih dahulu sebelum dia mendirikan sembahyang, supaya sembahyangnya itu dapat didirikan seperti yang diperintahkan. Nabi SAW bersabda, "Hendaklah kamu sembahyang seperti mana kamu melihat aku sembahyang." Dalam erti kata, hendaklah kamu solat seperti mana yang kamu ketahui bagaimana aku solat. Itulah yang kita tahu bagaimana kaifiat dan kaedah Nabi kita Muhammad SAW mendirikan solat melalui ulama. Jadi ulama lah yang menceritakan, yang menyampaikan, yang menerangkan kepada kita bagaimanakah cara Nabi kita Muhammad SAW mendirikan ibadah sembahyang. Jadi mereka sendiri mengorek keluar segala ilmu yang ada di dalam Al-Quran dan daripada hadis-hadis Nabi SAW. Maka mereka membuat kesimpulan begini keadaan Nabi solat, awalnya begini, lepas tu begitu, bacaannya begini, perbuatannya begitu, tumaninahnya begini, tangannya begitu. Sebab tu tak boleh buang ulama, kena ikut ulama. Kerana ulama itu mereka berpegang dengan Quran dan hadis. Jangan semata-mata berpegang dengan Quran dan hadis semata-mata tapi disingkirkan ulama. Kita sembahyang selama ni kita ikut siapa? Ikut Quran, hadis ke ikut ulama? Macam kita fikir sekejap. Yang kita semayang, puasa, zakat, haji ni selama ni kita ikut Quran hadis ke kita pakai perkataan ulama? Ulama lah. Jadi perlu tak ulama? Mesti kerana mereka yang memberi kefahaman kepada kita bagaimana untuk mengambil faedah daripada Quran dan hadis. Sebab kalau harapkan kita sendiri nak mengerti, mengorek keluar tata cara melakukan amal ibadat ni dalam Quran hadis, mati hidup balik pun takkan dijumpa sampai bila-bila. Macam mana kita nak mengerti hukum hakam yang ada tersirat di dalam Quran dan hadis itu? Kita bukan ahli, kita tak pandai segala ilmu alat dan macam lagi ilmu yang bersangkut dengan Quran, ilmu yang bersangkut paut dengan hadis, kita tak pandai. Kita bukan ahli dah, macam mana kita nak meninggalkan ulama nak pakai Quran dan hadis? Kecuali ilmu kita setara dengan ulama-ulama tu, mujtahid mutlak tu, macam Imam Syafi'i. Ulama ilmu kita setara dengan mereka, tu boleh. Tak nak pakai ulama yang lain, kita pakai diri kita sendiri kerana ilmu kita setaraf dengan mujtahid. Ini kena pakai ulama ni. Sebab tu kita Al-Quran, hadis, ijma' ulama dan qiyas. Ingat tu, jangan ikut mereka-mereka yang pakai Quran dan hadis sahaja ni, jangan. Jangan. Sealim apa pun dia, apa pun jawatan dan gelaran dia, kalau dia kata dia hanya berpegang dengan Quran dan hadis, ijma' ulama ditolak, qiyas ditolak, tak nak pakai, hanya Quran dan hadis sahaja, hati-hati dengan dia. Jangan ikut pahaman dia. Yang masyarakat jadi bergaduh, jadi belaga, jadi kacau bilau ni sebab ni.
mengajak masyarakat supaya meninggalkan ijma' ulama dan qiyas, hanya pakai Quran dan hadis sahaja. Abad tu banyak bertentangan. Nampak tak? Hati-hati tuan-tuan ni. Nak pilih guru, nak ambil ilmu, kita kena bijak juga. Jangan main tadah saja. Akhir zaman ni macam-macam golongan dan fahaman yang ada. Kita pakai 4: Al-Quran, hadis, ijma' ulama dan qiyas. Bukan Quran dan hadis semata-mata. Faham tu? Tak kira dia ustaz, dia ustazah, bila dia kata dia pakai Quran dan hadis saja, ijma' tolak, ijma' tak nak pakai, tak perlu bermazhab. Kerana daripada imam-imam mazhab tu ulama yang tidak maksum, yang tidak sempurna, yang sempurnanya Quran dan hadis saja. Jadi kalau dia mengaku, dia mendakwa, kita ni hanya berpegang dengan Quran dan hadis, ijma' tak payah, qiyas tak payah, itu bukan daripada kalangan kita. Hati-hati. Hati-hati. Itu yang buat orang kacau bilau. Sebab bertentangan. Kita kata ada dalilnya, dia kata tak ada dalil. Kita kata ada dalilnya, dia kata tak ada dalil. Dalam Quran tak ada pun, dalam hadis tak ada pun. Kita kata ada dalil, ulama ada bagi dalil. Betul. Kita orang awam ni jadi mangsa. Kita orang awam ni jadi mangsa sebab kita menyangkakan orang yang duduk di hadapan ni, asalkan dia mengajar, semuanya betul fahaman. Dah. Akhir zaman ni kena hati-hati lah. Moga Allah selamatkan kita. Moga Allah Ta'ala selamatkan kita, lorongkan kita, dorongkan kita, dekatkan kita dengan guru-guru yang benar fahaman dan akidahnya, dan menjauhkan diri kita dan anak bini dan keturunan kita daripada guru-guru yang salah fahamannya dan akidahnya. Amin ya rabbal alamin. Jadi sembahyang ni perlu ada rukun, ada syarat. Nak sembahyang mesti tahu syarat. Di antara perkara yang menjadi syarat sembahyang, syarat sah sembahyang, kita mesti mengerti dan memahami kaifiat sembahyang. Kena tahu apa bacaan yang wajib, apa bacaan yang sunat, apa perbuatan yang wajib, apa perbuatan yang sunat. Kita tadi mesti kena tahu. Paling tidak tahu secara ijma', secara borong. Kata ulama sah juga ada syarat dah tu. Contoh macam mana? Dia kata gini, aku tahu sembahyang ni ada perbuatan yang wajib, ada perbuatan yang sunat, ada bacaan yang wajib, ada bacaan yang sunat. Tapi minta maaf lah, aku tak boleh nak bezakan yang mana. Kata ulama, boleh kira lah tu nisbah dia orang awam, kira adalah satu syarat sah sembahyang dia. Cuma jangan ditukarkan rukun yang wajib dikatakan sunat. Kalau diiktikadkan, Fatihah tu sunat je, takbiratul ihram tu sunat, tapi qul huwallahu wajib. Kalau yang sunat dikatakan wajib, tidak memudaratkan. Tapi kalau rukun-rukun bacaan ataupun perbuatan yang wajib diiktikadkan sunat, ini membatalkan sembahyang dia. Kemudian bukan waktu saja, nak tahu pula rukun sembahyang. Rukun sembahyang ada berapa? Dan macam mana kita nak mendirikan solat dalam keadaan kita tak belajar? Apa syaratnya? Kita sembahyang ni tadi cukup syarat ke tak cukup syarat? Kita sembahyang ni tadi, di antara syarat wajib atau syarat sah sembahyang, mesti suci dari hadas besar dan hadas kecil. Nak suci daripada hadas besar, hadas kecil, kena pandai mandi wajib. Kita tak pernah belajar mandi wajib. Macam mana nak terangkat hadas besar kita? Nanti kan setiap kali kita solat dalam keadaan berhadas besar. Walaupun mandi tadi niat dah saja aku mengangkat hadas besar, tapi oleh kerana caranya tak betul, silap-silap air yang digunakan pun air tak betul. Sekarang ni banyak rumah-rumah, kalau rumah-rumah teres ke contoh, dia punya kolah tu kecil je Ustaz, kecil je, kolah ni kecil, tak sampai air dalamnya dua kolah, ada tai cicak sebutir dalam. Bukankah jadi mutan najis air tu? Ambil buat mandi wajib. Dan kita tak tahu.
air itu tak sampai 2 bola, masuk pula tai cicak. Kita ambil buat mandi wajib, buat istinja, sah tak? Tak sah. Lepas tu semayang. Apa jadi? Apa jadi? Allah tak terima semayang yang kita buat kalau tak cukup syarat-syarat dia. Di solat ni ada undang-undang dia, bukan main hentam ikut suka kita. Jadi tujuan kita belajar tadi supaya kita tahu, oh sembahyang ni ada syarat, ada rukun. Yang dikatakan makna mengangkat hadap besar tadi begini. Jadi kena ngaji fiqh, kena ngaji fiqh tu laki buat bab haid, bab nifas, bab istihadah, bab wiladah, kena ngaji sebab dia ada sangkut paut dengan sembahyang. Cara menutup aurat yang betul dalam sembahyang, mandi wajib, ambil wudu, bab wudu, kena ngaji ya. Daripada mengaji tu nanti kita tahu itu syarat rukun qiyam, rukun i'tidal dan macam-macam lagi dah. Kemudian rukun qalbinya macam mana pula, keikhlasan hatinya macam mana pula, i'tiqad dalam solat macam mana pula. Bukan sembahyang dengan main hentam masakan sembahyang. Tidak masuk di dalam erti kata orang yang menjaga sembahyang kalau sekadar solat awal waktu berjamaah tapi tidak belajar ilmu tentang sembahyang. Tak masuk dalam kumpulan orang menjaga sembahyang. Orang yang menjaga solat masuk dalam erti kata orang yang menjaga solat selain daripada dia solat berjamaah, selain daripada dia solat awal waktu, selain daripada itu dia belajar ilmu tentang solat. Itu baru masuk dalam kumpulan orang yang menjaga solat. Kenapa dia belajar? Takut tersalah cara semayang, takut solatnya tidak diterima oleh Allah kerana cara melaksanakannya salah. Sebab itu dia belajar. Jadi bila dia belajar bab solat, itu tanda-tanda dia menjaga semayang dia. Kita tengok kalau Jumaat ni penuh masjid ni, penuh masjid kalau Jumaat. Dalam ramai-ramai beratus orang ni, berapa ramai saja, berapa persen saja yang belajar bab sembahyang dengan sebenar. Kalau satu saf, kalau dalam penuh masjid tadi, silap-silap satu saf pun tak sampai yang ngaji. Lepas tu kita tengok orang datang solat Jumaat pakai macam-macam jenis pakaian. Pakai seluar bawah pusat, pakai t-shirt gantung, pakai seluar bawah pusat, pakai t-shirt leher besar. Tak cukup syarat tutup aurat tu. Dalam bab solat ni sebut dalam kitab Muniyatul Musalli sana, aurat ni dalam solat dikira daripada keliling dan atas. Daripada pihak keliling dan atas. Kalau kita orang lelaki, aurat kita di antara pusat dan lutut. Maka seandainya kita solat pakai kain pelekat bawah pusat, pakai seluar tracksuit bawah pusat, pakai seluar slack bawah pusat, pakai seluar jeans bawah pusat, kemudian kita punya t-shirt, dia punya leher dia besar, maka bila dilihat daripada pihak atas, nampak aurat kita. Adapun tengok daripada pihak depan, belakang, kiri, kanan, memang tak nampak sebab t-shirt kita labuh. Maknanya daripada pihak keliling lulus, tak nampak aurat. Tapi bila dia buat begini, nampak aurat. Maka kata ulama tak sah sembahyang, maknanya cara menutup auratnya tak sah. Tak ngaji tak tahu. Saya tengok hari Jumaat orang pakai macam tu berapa ramai. Sah lah, dah tak nampak pusat lah. Ya, daripada pihak keliling, depan belakang, tapi daripada pihak atas. Sebab tu kita orang lelaki-lelaki kena jaga. Kalau nak solat pakai seluar, seluar kita tu kita nak pakai bawah pusat, pastikan kita punya collar ni rapah dengan leher kita, dikancingkan supaya tidak terlihat aurat daripada atas. Dia kata tak ada orang tengok pun masa semayang tu, tak ada orang tengok. Dia bukan syarat orang tengok. Kita sembahyang dalam bilik gelap seorang-seorang pun tak boleh telanjang bogel sembahyang. Kena tutup aurat walaupun orang tak nampak. Kadang-kadang macam tu kita berhati. Kadang-kadang dekat R&R kita bukan tak nak sembahyang berjamaah,
Tapi tengok yang kita nak jadikan imam tu, syarat menutup aurat pun tak kena dah. Macam mana kita nak niat makmuman? Bukan sombong dengan jubah kita. Faham tak tu? Bukan sombong dengan jubah serban kita. Terang-terang nampak dah benda yang membatalkan solat. Di antara syarat sah qudwah, di antara syarat sah kita nak menjadikan orang tu imam kita, orang ni solatnya pada i'tiqad kita mesti sah. Kalau dah terang-terang nampak batal dah solat, cara tutup aurat tak kena, takkan kita nak jadikan makmum, nak jadikan imam, tak sah nak jadikan dia imam. Kita nak usolli fardhu zuhri arba'ah rakaatin makmuman, tak boleh. Sedangkan nampak terang dah dia tak menutup aurat dengan sebenar, dengan betul dalam sembahyang. Bukan orang tak nak jadikan kita imam, cara kita menutup aurat tu pun salah dah. Banyak berlaku kat R&R. Bagus nak berhenti semayang tu, bagus, diingat tanggungjawabnya. Tapi itu bagus, diingat tanggungjawabnya. Tapi mengajilah, mengaji. Mengaji. Daripada belakang. Oh tidak. Macam kita orang lelaki pakai kain beleka, kadang-kadang tak pakai seluar panjang belah dalam. Mana kalau orang tengok skodeng daripada belakang nampak kita punya pelipat. Itu tak dikira mendedahkan aurat, sebab tu dikira anggota daripada bawah. Daripada bawah. Sebab tu kalau kita pakai kain beleka, kita sembahyang atas pangkin contohnya, ataupun atas rumah papan yang lantainya jarang-jarang 2 inci. Ada orang skodeng gitu. Kita sembahyang Allah Akbar. Ada geng-geng duk skodeng di bawah. Dah lantai jarang, adakah batal sembahyang kita? Tak batal. Dialah yang dosa menilainya. Macam kita nampak mana bila orang lelaki-lelaki duk sembahyang macam tu, nampak daripada belakang tu, mana jangan tilik lah, kita pandang dosa lah kita. Adakah batal solatnya? Tidak. Sebab tu kalau yang terlebih baik, makna nak menutup daripada orang nampak kita punya aurat tu, pakailah seluar belah dalam tu. Itu yang terbaiknya lah. Tapi kalau dengan begitu tak membatalkan sembahyang, sebab itu dikira daripada bawah. Jadi kalau nak pakai seluar boleh. Ni kancing, dapatkan. Kadang-kadang dipakai t-shirt pagoda kan. Pagoda kan leher di luar, ataupun jenis jubah yang sekerat tu, yang dia punya ketiak besar ni. Lepas tu pakai kepelikat bawah pusat. Nampak aurat tu. Kalau pakai kain atas pusat, seluar atas pusat, nak berlengging pun tak ada masalah. Sebab dah cukup syarat menutup aurat. Tu imam kita. Tu imam kita minggu depan hari Jumaat, dia nak solat pakai kain pelikat je. Pakai kain pelikat atas pusat, bawah lutut. Tak pakai baju Melayu, tak pakai serban, tak pakai jubah. Ittaqullah. Nampak bulu ketiak ni. Tak pakai baju, sah tak semayang Jumaat? Sah. Dengan makmum sekali minggu yang kedua, dengan makmum berlengging. Viral. Apa pula nak kata buat umrah? Sah tak semayang? Sah lah, sebab dah tutup aurat. Cuma kesempurnaan tu tadi, ini bukan kesempurnaan, ini batal. Kalau seandainya macam tadi tu bukan sempurna, tu terbatal. Jadi hati-hati kita orang lelaki-lelaki pesan dengan kawan-kawan kita, pesan dengan anak-anak kita, kalau nak pakai seluar boleh, pastikan atas pusat. Ataupun kalau seluar di bawah pusat, pastikan dia berkancing rapat. Gitu. Belajar baca kitab Muniyatul Musalli tu. Kita pun tak tahu kan dulu bila ngaji macam tu. Itulah tadi. Sebelum ngaji kita kata beres, bila ngaji salah rupanya. Ujung Allah Ta'ala bagi kita belajar dapat tahu ni baiki. Lepas tu nanti belajar lagi, jumpa lagi salah, baiki lagi.
waktu wajiblah dia belajar, menjadi fardu atas diri dia belajar bab sembahyang. Kalau isteri dia wajib belajar, kalau suami dia tak ajar, dosa suami dia. Suami wajib mengajar isterinya ilmu yang bersangkut paut dengan sembahyang A to Z. Dengan makna suami dia mesti alim, suami dia mesti pandai. Sebab tu tuntutan kita orang lelaki ni kena keluar cari ilmu, kerana kita diwajibkan mengajar isteri dan anak-anak kita di rumah. Bukan ustaz yang wajib mengajar bini kita, bukan tu guru ustazah yang wajib mengajar bini kita. Kita nombor satu yang dituntut oleh Allah. Tapi bila kita tak alim, kita kena carikan wakil kita mengajarkan isteri dan anak-anak kita tentang ilmu fardu ain, ataupun memerintahkan isteri dan anak-anaknya pergi belajar, ataupun bawa sekali mengajar. Jadi dia tak boleh lepas tangan. Saya ni tak pandai nak ajar anak bini saya tentang sembahyang, bab tauhid, bab nifah. Kita tak apalah, biarlah dia orang. Tak boleh. Tak boleh, kita kena bertindak. Sebab tu orang laki-laki haram mencegah, menegah, melarang isterinya untuk keluar belajar fardu ain. Suami haram melarang isteri untuk belajar ilmu fardu ain, kecuali dia mengajarkan. Contoh di kat rumah dia dah ajar dah fardu ain, fiqh, tauhid, tasawuf, tajwid, dah ajar dah. Maka suami kata, tak payah dah nak pergi masjid tu, kat rumah ni aku dah ajar dah kau fiqh, tauhid, tasawuf, tajwid, fardu ain beres dah, tak boleh pergi. Maka haram isteri keluar rumah pergi belajar. Tapi kalau suaminya tidak alim, wajib dia memberi keizinan kepada isterinya belajar. Kalau isteri nak belajar fardu ain, dia tegah pergi report dengan tok qadi. Sebab suami melarang mentaati perintah Allah. Jadi orang perempuan hati-hati orang perempuan yang bergerak isteri, jangan tertipu dengan suami kita. Tak semua benda kita kena taat kepada dia. Kalau dia larang kita buat benda yang Allah wajibkan, haram kita taat kepada dia, wajib langgar perintah dia. Contoh, dia kata awak jangan sembahyang, wajib langgar perintah dia. Supaya kenapa? Tuntutan sembahyang itu fardu atas diri kita. Walaupun kita sebagai seorang isteri. Awak jangan tutup aurat, wajib langgar arahan dia. Tapi kalau dia ugut nak memudaratkan kita, pergi report Jabatan Agama untuk qadi, suami saya telah melarang saya nak mengabdikan diri kepada Allah. Ada pun benda sunat dia tak boleh. Benda sunat dia, awak pagi ni tak payah nak semayang duha, saya ada kat rumah ni. Haram suami isteri nak semayang, dia kena raikan suami dia. Jadi belajar lah bab suami isteri tu. Isteri pun kena belajar, suami pun kena belajar juga, supaya kita boleh tahu tanggungjawab. Kalau tak nanti kita kena tipu, bini kena tipu dengan lagi. Saya nak belajar tapi suami tak bagi. Nak belajar apa? Tanya dulu. Suami tak bagi belajar. Suami tak bagi belajar apa? Suami tak bagi belajar menjahit. Tak apalah. Menjahit fardu kifayah. Jadi dia kalau kata tak boleh pergi, wajib kena taat. Tapi kalau suami kata tak boleh belajar tauhid, tak boleh belajar bab haid, tak boleh belajar tajwid, tak boleh belajar fiqh yang bersangkut paut dengan ibadat, maka ini tidak wajib ditaati. Boleh langgar. Kalau dia tak benarkan keluar rumah, dia keluar rumah senyap-senyap pergi belajar fardu ain, tidaklah jadi isteri derhaka yang dilaknat oleh Allah. Bahkan suaminya dilaknat oleh Allah kerana melarang isterinya melakukan kewajiban. Dahlah dia tak ajar, larang pula dah. Orang perempuan ngaji kata laki kita tipu gitu. Laki pun kena ngaji, kalau tak kita kena tipu dengan bini kita. Dia wajib, dia haid sehari semalam dia katanya kita 15 hari 15 malam termenung kita dekat kedai mamak 14 hari. Abang huzur, padahal dia punya haid sehari semalam kita tak tahu. Laki dia tanya bini, awak saya nak tahu sikit lah, haid orang perempuan ni berapa hari dia kata awak ni tak kata pun tak tahu. Orang perempuan ni kadang-kadang paling banyak 30 hari.
Oh, ya ke? Tapi jaranglah yang ada 30 hari ni. Biasanya paling banyak pun 15 dah. Tapi kebanyakannya lah 7-8 hari. Oh, baru faham lah. Dia kali dah ditipunya lagi. Bulan 1 hari bulan Hid, 2 hari bulan Hid, 5 hari bulan Hid, 15 hari bulan Hid, 17 hari bulan Hid. Oh, dia kata mana lama sangat. Kan hari tu saya dah bagi tahu awak 30 hari. Tapi kadang-kadang lah berlaku macam tu. Oh, ya tak ya juga. Kena tipu tu lagi badan muka kita. Tengah ngaji kita. Dia paling tinggi 15 hari 15 malam. Itu paling banyak lah dia punya. Kita tak boleh sentuh dia tu, makna tak boleh nak jima' dengan dia dah. Maknanya mana-mana perempuan mesti paling kurang suami boleh ambil beristimta dengan dia tu, berjima' dengan tu 15 hari. Paling kurang sekurang-kurang suci orang perempuan 15 hari. Sebanyak-banyak suci tidak ada batasannya. Tu. Sekurang-kurangnya dia mesti 15 hari mesti boleh on punya. Kalau dia kata 16 hari tak boleh on tu bohong kata. Sebab tu kena ngaji bab istihadah lah, inilah itu. Ngaji lah. Ajak bini kita pergi ngaji sama-sama. Awak jom kita pergi ngaji sesama, akan kelok. Pergi Tom Yam boleh sesama, pergi pantai boleh sesama, pergi Rumah Merah Melaka boleh sesama. Pergilah masjid ngaji kat sesama, akan ke bagus tu. Sama-sama pakat-pakat belajar. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong, jalankan tanggungjawab. Baik, kemudian yang ketiganya memberi zakat. Jadi orang yang bersangkut paut dengan zakat kena belajar bab zakat. Sebab fiqh ni luas. Ilmu fiqh luas. Jadi soalannya saya ni nak belajar fiqh setakat mana ni? Ada bab munakahat, muamalah, jinayat. Kita nak belajar kat mana? Mana apa-apa amalan yang melibatkan diri kita, wajib kita belajar benda itu. Contohnya, dia bekerja, dia ada harta sampai satu peringkat, dia wajib keluar zakat. Maka dia mesti ada ilmu tentang zakat tadi supaya dapat dilaksanakan, menunaikan zakat dengan sebenar-benar. Kalau tak, nanti main ikut-ikut orang aja. Kita bayar zakat, niat zakat, rupa-rupanya tak terlaksana zakat sebab salah tempat kita bagi. Dia baginya ibu tunggal. Mana kampung ni ada tak ibu tunggal? Kenapa? Nak kahwin dengan dia? Dah nak bayar zakat. Tengok dulu ibu tunggal. Tak ada asnaf ibu tunggal. Dalam asnaf tak ada ibu tunggal ke bapak tunggal ke, bapak tinggal ke, bapak kena tinggal ke. Tak ada. Kecuali bapak tinggal, ibu tinggal tunggal tadi bersifat dengan fakir. Baru boleh bagi zakat atas lesen fakir miskin tadi, bukan atas lesen janda. Faham tak? Pergi rumah ni galang daripada sini sampai ke pangkal ketiak dia. Tunggal tak tunggal, itu tangan kiri, tangan kanan tak tengok lagi, berselirat kulut dakap. Sebab tu kena berhati dulu mengaji. Ramai orang macam tu. Ada tak ibu tunggal sebab nak bagi zakat? Ada tak ibu tunggal sebab nak bagi zakat? Ada tak anak yatim ni dalam kampung ni? Ada tak anak yatim? Sebab apa anak yatim nak bagi zakat? Tengoklah dulu, anak yatim tak masuk dalam asnaf. Kecuali anak yatim tu dia bersifat dengan sifat-sifat tadi tu. Dia anak yatim yang fakir miskin, ataupun dia anak yatim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia dilantik jadi amil ke, contohnya dia anak yatim yang ada berhutang. Jangan atas nama yatim. Belajarlah bab zakat. Bagi orang yang bersangkut paut dengan zakat, kena belajar. Sebab takut nanti salah cara buat. Kita ingat dah tertunai zakat, besok hari akhirat Allah tanya, kenapa tak bayar zakat? Pening kita. Kenapa pula tak bayar zakat? Dulu memang setiap kali zakat memang bagi. Rupanya salah tempat sebab kita tak belajar. Begitu.
Dan kemudian yang keempatnya, puasa di dalam bulan Ramadan. Tak lama lagi mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, dapat kita merasai Ramadan yang akan datang, nak baiki Ramadan kita yang lalu-lalu. Maka yang bersangkut paut dengan puasa, wajiblah belajar tentang puasa. Apa maksud puasa yang sebenar-benar yang dituntut, bagaimana? Adakah semata-mata menahan lapar dan dahaga, nak kena pantang daripada perkara yang membatalkan pahala puasa, ataupun nak kena pantang daripada benda yang membatalkan puasa dan membatalkan pahala puasa? Kadang-kadang puasanya sah tapi pahalanya batal. Jadi kena belajar, tak nanti kan dapat lapar dahaga saja, tapi kebajikan faedah daripada puasa tak dapat sebab tak ada ilmu. Belajar bab puasa, zakat, belajar fiqh lah. Dalam fiqh dia akan cerita tentang tadi tu, sembahyang, zakat, puasa. Ni tak, ni dia sendiri kitab tauhid, dia tak cerita pasal-pasal tu. Ngaji fiqh, fiqh Syafi'i, tak payah nak ngaji Hanafi, Hambali tu, Maliki tu. Dia orang zakat juga puasa tapi cara dia lain. Kemudian yang kelimanya menunaikan haji ke Baitullah. Orang yang berkewajipan, berkelayakan nak menunaikan ibadat haji, wajiblah dia belajar bab haji tu, yang kursus haji tu. Betul? Kursus haji. Bila nak umrah sekarang, kursus umrah. Kursus tu belajarlah tu maksudnya. Betul lah tu. Baguslah. Sebab apa? Takut nanti ibadat hajinya tidak sah. Duit dah belah-belah ribu habis ni. Duit dah belah ribu habis, tiba-tiba kan buat dia haji tak nyesah pula. Tak ke dah rugi duit? Betul tak? Rugi duit tak? Rugi. Sebab tu dalam bab haji umrah ni ramai orang belajar. Perasan tak? Penuh masjid, parking penuh. Rela jaga parking. Sebab takut haji tak sah. Akidah nombor satu lebih besar daripada haji. Orang tak peduli nak belajar. Sebab apa? Tak keluar duit. Sebab tak keluar duit. Apa ada hal kalau akidah rosak pun? Apa ada hal kalau akidah Allah tak terima pun? Bukan kena keluar duit macam haji, macam umrah. Haji umrah keluar duit. Kalau buat caranya salah nanti rugi duit. Sembahyang tak pakai duit. Sebab tu orang tak peduli nak datang kursus sembahyang. Betul ke tidak? Cuba tuan-tuan fikir. Kenapa orang sampai sanggup ambil cuti kerja sebab nak pergi belajar bab haji, bab umrah? Takut tak sah. Sebab dah keluar duit banyak. Sedangkan ni akidah nombor satu lebih besar daripada haji lagi. Orang tak peduli nak belajar. Dia tak tahu kalau ni rosak, haji kau kalau cukup syarat rukun pun takkan diterima oleh Allah. Ya Allah. Jadi jangan kita belajar tu sebab kita fikirkan kerugian duit yang kita dah keluarkan. Takut amalan kita tak ikhlas nanti. Kita bersungguh belajar bab haji umrah sebab duit dah banyak keluar. Dah semayang tak pakai duit. Akidah tak pakai duit, puasa tak pakai duit, maka tak perlulah nak belajar. Sebab apa? Kalau tak sah pun tak ada rugi apa-apa duit pun. Na'udzubillah min zalik. Baiki ya. Bukan kata salah pergi umrah, pergi kursus tu. Cuma itulah di hakikatnya. Kenapa sanggup pergi belajar haji umrah, kursus haji umrah? Dia kata takut tak sah. Dah akidah tak takut tak sah. Takut tak sah haji, tapi tak takut tak sah akidah. Takut tidak sah haji umrah, tapi tak takut solatnya tak sah. Solat dengan haji umrah mana lebih besar? Besar lagi solat. Jadi jangan kita jadi golongan yang macam tu. Makna kursus haji umrah pun pergi, tentang amal ibadat yang lain-lain yang kita wajib buat pun kena kena kursus juga. Ni kursus ni. Mau tak adalah kat kain gentang tu tulis hari Ahad, minggu pertama, ketiga, kelima, kursus tauhid. Tak ada lagi orang buat banner je tu. Picture buat sekali orang.
Pokok orang ramai nak datang dengar kursus tadi tu. Kalau pengajian ni dia dah biasa, tukar kursus tauhid. Nanti lapuk banner tu tukar kursus lah. Kita buat bid'ah sikit dah. Dan yang terakhir yang kelimanya menunaikan haji ke Baitullah bagi mereka yang kuasa kepadanya akan jalan. Maka orang yang berkewajipan menunaikan haji wajiblah belajar bab haji. Takut nanti waktu nak buatnya salah, tak kena syarat, tak kena rukun dan macam-macam lagi lah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, buniyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadhana wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Wallahu a'lam. Cukuplah sekadar itu. Terima kasih banyak-banyak yang sudah hadir, yang sudah mengikuti. Mudah-mudahan di dalam majlis ilmu kita, mudah-mudahan diberi keberkahan oleh Allah, diampunkan dosa oleh Allah. Bagi sekalian yang hadir dan mengikuti, diampunkan dosa sekaliannya. Ibu bapa kita, ibu bapa mertua kita, adik-beradik kita, anak bini kita, semuanya kawan-kawan kita muslimin muslimat, mukminin mukminat, yang mudah-mudahan diampunkan dosa oleh Allah, diberi taufik oleh Allah untuk memperbaiki amal ibadah yang zahir dan yang batin. Mudah-mudahan kita sentiasa mendapat bimbingan Allah. Mudah-mudahan kita serta keturunan kita hingga kiamat dipelihara, dijaga oleh Allah daripada fitnah dunia dan fitnah akhir zaman dan fitnah nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita istiqamah belajar bersungguh-sungguh, sabar yang tinggi di dalam mencari ilmu. Mudah-mudahan Allah membersihkan hati kita daripada sebarang jenis sifat yang dibenci oleh Allah. Mudah-mudahan Allah bagi taufik kepada kita untuk menghiaskan hati kita dengan segala sifat-sifat yang terpuji. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan kemenangan, kejayaan, keselamatan kepada penduduk Palestin, kepada saudara mara kita di sana, mujahidin-mujahidin di sana. Yang mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan pertolongan dan kemenangan kepada mereka dan menghancurkan orang-orang yang zalim ke atas mereka. Amin ya Rabb, amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana wa bana 'allimna alladhi minfa'una rabbana faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma'al kutri wa thawab sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum, minna wa minkum taqabbal ya karim. InsyaAllah kelas kita yang seterusnya minggu depan lah, minggu pertama. Minggu depan ada kelas lagi insyaAllah, minggu pertama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Jumpa lagi. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Doa saya bisa. Jumpa lagi insya-Allah. Go, cek dia. Cek dia. Sama tenda ayah lagi. Ada? Ayah apa? Kami bulan Jumaat. Minggu kedua, keempat. Maghrib lah. Maghrib. Taman Terendak. Kita situ Gilih. Salam. Situ Gilih kita tauhid dengan penawar. Misbah dengan penawar. Masih bang. Lagi ah. Jazakallah khair. Kesalan cikgu eh. Waalaikumsalam. Kesalan juga. Terima kasih. Doa saya bang. Cik, doa saya cik. Sama-sama cik, doa saya cik. Doa saya. Assalamualaikum Muhammad. Cik, sihat cik. Doa saya cik. Jumpa lagi cik. Jumpa lagi. Doa insya-Allah. Alhamdulillah. Ustaz. Apa program Ustaz? Apa program apa ni? Lepas ni nak pergi beli barang. Tak ada kelas ini. Tak ada kan. Bulan 1 ni Ustaz. Oh Ustaz balik. Ni cuti tahun ni. Cuti. Lama tak dapat ada. Tak apa Ustaz. InsyaAllah. Ustaz keluarga sihat Ustaz Keluarga sihat Alhamdulillah. Ustaz kalau ada free hari, kecuali hari Ahad nak sarapan jemput ke kedai kami. Oh ya. Kat Jeprun Tanjung Bendara. Ada warung Abang Jo. Warung Abang Jo. Tutup hari Ahad. Hari Ahad dia tu. Hari Ahad insya-Allah. Datang kuliah. Tapi kena tak datang juga. Oh, dia sampai pukul apa Ustaz? Kita start pukul 7 pagi sampai tengah hari ke ada 7 pagi sampai nasi lemak kuning. Nasi lemak kuning. Baik. Tu kena viral kan tu. Nasi. Allah. Kita Sama Ustaz. Assalamualaikum. Ni, Dinesh ambil ni.
Nah, air begitu ada kasih.